Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Malam ni ada topik yang interesting, walaupun dia berbentuk psikoterapi atau psikologi, tapi dia ada banyak kaitan dengan cara dan salah satu daripada strategi yang terkenal dan telah banyak membuktikan dia boleh melawan penyakit, terutama sekali penyakit kronik. Okey, yang penting pun ada cerita dengan malam ni punya isu, iaitu macam mana kita boleh mententeramkan jiwa kita sampai 100% jadi positif. Saya akan bagi 7 cara yang sebahagian besar daripada anda mungkin tahu, mungkin lupa nak praktis, tetapi sebahagian besarnya ada benda-benda baru yang you boleh belajar. Boleh-boleh? Sambilan tu you tolong tekan share lah yang paling penting. Sebab apa? Kita nak kongsi manfaat kita kepada seramai mungkin. Tetapi kalau dapat seorang pun tak apa. Okay, lepas tu you like dan you love everyone. Yang penting love everyone. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 step yang boleh you jadikan diri you supaya 100% positif, supaya kita lawan penyakit yang saya tulis kat title pada malam ni, iaitu kronik. Kenapa saya tak tulis penyakit saja? Sebab saya nak spesifik kepada penyakit kronik. Sebab selalunya penyakit kronik ni lebih serius daripada selalunya orang tak berapa risau tentang penyakit acute. Acute ni maksudnya dia bawah pada sebulan 2 lah. Maksudnya tak lebih pada 6 minggu you dah baik. Paling senang kita cerita cough and cold lah. Paling lama pun seminggu 2 je kan. Ataupun kalau sekarang ni orang kena COVID pun orang dah mula tak heran. 10 hari dia dah berjalan balik dah. Kadang-kadang kita tak tahu pun depan mata kita tu tengah aktif atau tidak. Apa pun maksud saya ialah bila acute ni kita tak berapa risau dan kita lepaskan, disebabkan selalunya dia akan baik secara sendiri ataupun lepas makan ubat doktor, dan dalam keadaan yang tidak begitu stressful dia lebih yakin akan baik. Okey, termasuk kalau ada luka-luka pun dia boleh baik dalam masa sebulan. Betul tak? Tapi yang penting, yang bila dia baik tak baik, lepas tu tak baik terus, lepas tu pergi jumpa doktor tak boleh juga, jumpa second opinion pun tak baik juga, yang tu dia jadi risau. Betul? Itu yang jadi penyakit kronik tu, betul tak? Okey, jadi tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan anda belajar 7 step ni dan ambil kalau boleh semua-semuanya sekali, sebab kalau dapat semua-semua ilmu ni dahsyatlah you kan. Almost every problem ataupun terutama sekali penyakit pun you boleh lawan. Bila saya kata problem, tak semestinya cuma fizikal. Kadang-kadang kan penyakit ni boleh datangnya daripada yang paling susah ialah mental. Okay, ready? Anda pun dah tak sabar ni kan. Nombor 1, okay, semua praktikal ready? Mulakan kalau dalam keadaan tertekan, bila you bermasalah penyakit kronik, saya nak you tanya 3 soalan pada diri sendiri dahulu. Nombor 1, tanya soalan, betulkah you nak baik? Cuba tulis tu, betul-betulkah you nak baik? Dalam bahasa Inggeris, would you really want to be well? Would you want to be really well? Jadi you jawab soalan sekarang juga. Katakan kita semua berpenyakit kronik. You pilih dulu penyakit apa you nak. Okey, katakan saya tak payah pilih, memang dah ada pun. Contoh saya ada gout, okey, dan bekas pesakit kanser. 2 ni dah cukup, kena berhati-hati. Okey, ramai tadi yang ada sakit belakang lah, sakit urat dah bawah tahun dah, pun tulis sakit rheumatism ke, arthritis ke, tulis kat situ. Ada fibroid ke, ada ramai perempuan ada cyst, tulis kat situ cyst. Ataupun pilih satu seperti high blood ke diabetes, tulis je. Kalau Tuhan nak bagi you penyakit, you pilih yang mana? Senang. Nombor 2, soalannya ialah maksudnya, would you do anything or everything that needs to be done sampaikan dia baik? Maksudnya, adakah anda betul-betul nak buat? Macam tu. Betulkah you nak baik? Kan tadi dah jawab ya ataupun tidak. Mesti jawab ya kan? Nombor 2, betul-betul nak baik dan sanggup buat. You jawab apa pula sekarang? Cepat. You tak boleh kata it depends lah. Bergantunglah pula. Kalau teruk sangat saya tak mau ikut. Ada pula. Tadi you kata you nak baik, betul kan? So jawapan selalunya nombor 2, betul-betul kan you nak buat apa yang perlu buat? Jawapannya yes juga kan? Okey, seterusnya. Penyakit kronik ni dah dekat 4 tahun. Kalau macam saya ni dah 10 tahun sakit, contoh. Okey, so soalannya, kalau Tuhan bagi peluang you nak baik,
betul-betul nak bagi you baik, Tuhan boleh tarik balik. Saya nak tanya you, bila you nak buat ni? Nak amal ni supaya boleh baik. Bila nak buat? Jawapannya apa? Sekarang lah kan? Ataupun you nak kata tahun depan baru nak start buat. Contoh saya kata jangan makan susu atau jangan makan gula. You kata tak apa, okey saya bagi 3 bulan dulu, saya makan sebanyak gula, 1 bulan 1 2023 baru saya nak mula nak bagi baik saya punya autoimmune ni. Penyakit saya contohnya ialah thyroid, okey, ataupun saya ada PCOS. Ataupun saya ada ketumbuhan kat kolon katakan. Boleh? So, jawapannya sekarang. Ataupun paling lewat besok pagi saya mula. Okey lah, malam ni kot you nak makan biryani dulu ke? Okey, jadi jawapan tiga-tiga tu dah ada? Dah ada belum? Okey, dari sinilah okey, saya nak you berjanji sebab you dah tulis tadi kan? Yes, jawapan nombor 2, will you want to do? Will you do it? Okey, yes, you kata, dan bila? When you want to do it? Okey, dan you jawab secepat mungkin atau kalau boleh sekarang juga. Nak mula dah. Okey, kalau macam tu mulakanlah. Dengan nombor 1 ialah senyum. Ramai orang ambil ni sambil lewa je. Dia kata, alah senyum. Tapi pernah dengar tak senyum itu sedekah? Itu sedekah. Okay, kepada orang, bila you jumpa orang, you senyum. Tapi saya cerita ni senyum dalam diri sendiri ataupun dengan diri sendiri. Ataupun bila tengok cermin, mulakan lepas dengar lecture I ni, you pergi kat cermin sekejap lagi tengok you senyum tak? Boleh senyum tak? You perasan tak kalau you tak senyum, ni line ni, saya pun ada line juga. Tetapi takkanlah umur 40 dah ada 4 line tu tak? Tak achieve lah 33 line. Zaman sekarang ya betul. Sebab kalau you kerja dan tak peduli kepada kesihatan, inilah jadi penyakit kronik ni. Dia kumpul, bukan umur 30 nampak, kadang-kadang umur 45 baru nampak. Tapi awal-awal dia punya sign, dia punya gejala, dia punya petanda dah nampak dah. Orang yang stres, orang yang tak boleh kontrol dirinya ataupun sakit yang kronik yang tak boleh reverse bila dia ada line kat sini. Tak percaya pergi, ada cermin tak mana-mana? Mai kita cadangkan pada diri kita. Lain kali kita pergi DIY shop, kita beli yang RM3.50 punya cermin tu cukup lah. Yang ada tempat stand dia kat belakang tu, letak kat depan ni. Tapi untuk baikkan penyakit, inilah sebenarnya penawar nombor 1 yang susah orang nak buat. Pasal apa? You tengah sakit, adakah patut orang datang bagi advice you suruh senyum? Tak masuk akal kan? Tapi inilah dia. Saya dah kata, kalau nak baik, ini antara cara alami yang terbaik. Maka jadilah amalan senyum ni. Nombor 1, bila pergi tengok cermin, tanya diri you, adakah aku ni bahagia? Adakah aku happy tak? Okey, tanya. Kalau tak happy, kenapa? Kalau happy pula pun tanya kenapa. Okey, sebab mesti ada sebab. Yang you fokus tu, kalau benda yang you fokus tak happy, mesti muka you tak happy. You tak boleh melawak ni. Bukan boleh sebab tak ada orang, you sendiri yang natural. Okey, lain ada tak apa. Saya cuma kata jangan menambah dalamkan line tu lagi saja. Ini semua Tuhan jadikan, betul. Tuhan dah buat muka kita macam ni, line kita macam ni, macam mana kita nak buat. Tapi betul tak, kalau you selalu frown, mata you tu dengan kening you tu macam orang memikir je, betul tak? Orang yang macam ada masalah dunia nak kiamat punya problem. Jadi you punya kedut-kedut ni nampak sangat-sangat, terutama sekali kat dahi, dan 2 line ni, saya selalu kata 2 line di antara kening ni, kalau dia berdiri 2 macam tu, confirm. Kita kena betulkan. Kita tak boleh cancel line tu lain pada kita pergi buat botox ke ataupun buat cosmetic surgery. Kita tak suruh buat tu semua, nanti tu problem pula lagi kan. Yang penting ialah kita cuba jangan menambah teruk lagi. Boleh tak boleh? Okay. So nombor 1, jadi kita punya kening tu jangan selalu kita orang kata jadikan frowning, terlalu kerap sangat. Itu nombor 1. Okey. Alright. Sebab itulah setiap pagi awal-awal saya kata jangan tengok handphone. Jam pertama dan jam terakhir sebelum tidur jangan tengok langsung. Tak ada orang akan mati kalau you tak tengok. Okey, saya janji pada you. Okey. Kalau dah ada ting-tong dia bunyi gila-gila kan. Lain pada tu semua tak important.
Sebab tu saya ajak you tengok matahari naik pagi-pagi. Salah satu caranya ialah apabila matahari tu naik, you bayangkan Tuhan tengah senyum kepada kita. Tuhan memberi kita satu hidangan lukisan yang begitu indah sekali. Ya, walaupun kadang-kadang hujan ke ataupun gelap ke, awan tebal ke, don't worry, tengok aja. Sekurang-kurangnya mata you boleh tenteram sedikit, ataupun boleh kita sejukkan mata kita sebab jauh tengok pandangan tu. Kalau ada, kalau tak ada, cari jalan-jalan lain, tengok pokok biasa ke, bukit biasa pun tak apa. Asalkan you tengok kepada ciptaan Allah SWT. So bagi saya, morning sunrise, kalau siapa free besok pagi ikut. Zaman sekarang ni 7:05 dah naik dah. Kalau dulu 7:12. Okay. So, nombor 1 ialah smile. Nombor 2, dah siap? Nombor 2 ialah ready. Focus on what you like. Tolong fokus. Kalau dalam keadaan sakit macam mana pun ni, tadi dah belajar senyum. Dan bila kita senyum, sakit tu akan berkurangan. Sebab you fokus kepada senyuman. Okay, jangan risau. Okay, just senyum je. Praktis 3 kali seminggu tengok cermin. 3 kali seminggu, 3 kali sehari lah kan. Atau kalau boleh setiap kali selepas you ambil semayang tu, kalau sempat ada cermin dalam toilet pun tengok. Dan senyum. Bukan tengok dengan memikir sampai tak habis-habis. Macam dunia ni you kena jaga pula. Okay. Nombor 2 saya kata apa? Focus on what you like. Beri perhatian kepada benda yang you suka. Dan jangan fokus kepada benda yang you tak suka. Ada tak you jenis yang sikit-sikit nak cari benda yang tak suka je? Okay. Contoh, saya bagi yang biasa-biasa. Ada tak you, kita ambil kat office dululah. Okay. Kalau you tengok muka bos you tu ataupun kadang-kadang dia tak perfect lah. Siapa yang perfect? You pun, saya pun tak perfect kan. Semua kita tak perfect. Tetapi orang boleh cari. Cuma fokusnya kepada benda yang tak perfect. Takkan setiap manusia ataupun yang you berinteraksi tu tak ada benda baik. Terutama sekali kalau dia boss you ke. Kalau tidak, macam mana dia jadi boss? Mesti dia ada kebaikan dia. Okey, katakan dia terlalu garang ke, itu pun mungkin 1/10, 9/10 daripada bos-bos, mesti ada kebaikannya. Dan saya rasa, dan saya masih percaya ada kebaikannya. So, you kena pilih yang mana you suka sahaja tentang diri dia. Tak boleh you fokus langsung kepada benda yang you tak suka. Walaupun you ada. Saya cuma minta you pilih 3 sahaja. Okey, sekarang cuba you tengok muka bos you. Yang mana bekerja yang ada bos lah. Okey, katakan you tak ada bos, you ada suami. Tengok muka suami you, ada tak 3. Okey, kalau suami pula yang ikut saya ni, tengok muka isteri pula. Okey, tolong cari. Cuma 3 benda yang you suka tentang dia. Sebab apa? Masa you tengah sakit ni, terutama sekali sakit jantung lah, yang pembunuh utama. Dia kan very sensitif kepada pemikiran you. Degupan jantung tu kalau you marah aja lain, betul tak? Bila you sejuk, you tenteram, you orang kata apa, aman je, betul tak? Dia pun turun, betul? Jadi cuba you cari yang positif yang saya kata, sebab you nak jadi 100% positif. Bila you nampak aja dia punya yang tak elok, katakan dia jenis yang tak lipat kain lah, dia pakai baling je, ataupun gantungnya pakai letak aja kat mana dia suka, faham tak? Ataupun kasut dia, you tak suka cara dia tolak-tolak je kasut, tempat simpan kasut kan ada, contoh. Ataupun dia malas, katakan you tak suka lah, bila masa nak pergi market je dia buat heret kaki lah, lambat dan semua. Tapi dia juga kalau jaga anak you, macam mana, you ingat tak? Dia kalau bila you sakit, macam mana dia jaga you, contoh. Ataupun dia memang kalau pasal apa tu, nak bawa you pergi berjalan, dia antara nombor 1 yang maksudnya pegang tangan you ke, book tiket ke, semua dia buat, contoh. Sama jugalah kalau you tengok isteri you, you cari 3 kebaikan, banyaklah. Dia boleh masak, dia boleh cuci baju you, dia make sure semua bayaran bulanan you tak payah fikir lagi dah, betul tak? Setengah wife kan dia buat semua, kan best tu. You fokus tentang kerja you sahaja, contoh. Tapi tak, kalau you nak cari pasal dia suka mek tu, nak cari pasal dia suka
Yalah, setengah orang lelaki dia kata memang dia tak ada bagi can langsung, suka nak gaduh je contoh. Perempuan pun macam ni juga, dia tahu balik, dia sandar je, dia makan, dia ambil dia punya handphone, dia tak tengok kita lagi dah. Nak sembang tak sampai 5 minit dia dah belah dah contoh. You cari benda-benda yang negatif ke, you cari benda-benda yang positif. So you kena cari yang positif. Saya nak you fokus kepada benda yang positif. Sebab apa? Penyakit you tak boleh ditambah lagi dengan bila you negatif, ada, kan saya dah cerita hormon nama kortisol dan adrenalin akan keluar. Faham? Contoh kadang-kadang pasal anak, katakan you suka yang mana tentang dia. Oh dia rajin belajar. Katakan dia bijak, okey, ataupun dia sembahyang tak tinggal. You happy lah. Tetapi dia degil sikit. Makan ikut masa dia sendiri. Tidur malam tak mau dengar cakap, pukul 12 masih lagi main game contoh. Kan? You pilih yang mana? You kena pilih yang dia pandai belajar, dia pandai sembahyang, okey, dan katakan dia hormat orang tua-tua. So pilih 3 tu. Okey. So saya dah buat eksperimen ni, bila saya pilih 3 yang baik, dan kita jangan benarkan langsung. Kalau nak datang je benda yang negatif, jangan biar dia masuk. Okey. Sama juga dengan sakit. Sekarang dengan sakit you pula. Yang penting kan sakit kan. Katakan kita sakit, saya katakan sakit kaki mana? Kaki kiri, bengkak, dia timbul tofai tu. Tahu tak? Bila you kena gout, dia timbul macam batu tu. Dia timbul bulat tu, besar-besar ni. Takkan saya nak tunjuk kaki saya pula, tak elok. Dah lah tak elok. Sakit pula tu. Kalau dia menyala, memang tak boleh jalan pun. Faham? So, katakan saya asyik kalau duduk ataupun lepas bersembang ni, sekarang saya tengah fokus pada anda. Jadi benda tu sakit tak? Tak sakit. Ataupun tak rasa pun sakit. Pasal apa? Fokus saya kepada anda. So fokus, katakan anda ni benda yang positif saya dah pilih. So saya pilih anda malam ni, maka saya fokus dengan anda. Faham tak? Tapi kalau dengan anda pun saya asyik duk pegang kaki, alamak sakit lah aku. So you punya mind fokus cuma kepada benda yang bengkak, yang sakit, yang tak boleh jalan sikit tu semua. Tak. You ada lebih kurang, kalau satu bahagian kaki kiri saja katakan bengkak sakit sikit, you kena tengok ada lebih kurang 20-30 lagi bahan ataupun anggota-anggota badan kita yang boleh kita sukai. Faham tak? So kita kena suka muka kita, badan kita, jantung kita, perut kita, paha kita, semua masih elok lagi contoh. So kadang-kadang kita nak pilih tu lebih banyak sebenarnya choice-nya. Itu cara nombor 2. Nombor 3 ialah fokus, dah boleh. Nombor 2 dah habis. Nombor 3 ialah focus on what you have lah. Tadi apa yang you suka. Sekarang apa yang you ada. Jangan fokus kepada benda yang you tak ada. Macam dari segi penyakit pun macam tu lah. Katakan you masih ada you punya katakan dah buang prostate lah. Ataupun you dah buang gallbladder. Tak ada lah. Kalau dah tak ada, tak ada. Tak payah nak sedih. Tak payah nak fikir-fikirkan, dan jangan biar orang tolong ingatkan pula, kau tak ada gallbladder macam mana? Sabar. Yang penting aku masih ada lagi liver. Yang penting liver yang produce bile tu, betul tak? You kena faham lah sikit. Liver you masih cantik, tak ada fatty liver. Wah, lagi best. Pankreas masih lagi tak ada pancreatitis. Sebab apa? Dulu masa ada stone tu kan, takut kena infection. Pankreas aku masih berfungsi baik. Jadi insulin tu masih keluar. You belajarlah sikit. Jadi kita suka kepada banyak lagi organ kita. Perut masih lagi tidak ada ulcer. Usus masih lagi berjalan baik. Bakteria dalam kolon. Jadi you akan tengok bila penyakit nak datang pun, katakan doktor suspek kata disebabkan gallbladder tu, you selalu sakit belah kanan. You sakit macam ada spondylitis, macam kena terhimpit nerve, tapi rupa-rupanya asal usulnya dia datang daripada mana? Daripada gallbladder yang telah dipotong dulu tu. Kadang-kadang dia ganggu phrenic nerve. Kan you pernah dengar cerita tu? Jadi you kena tahu punca dan you fokus kepada apa yang masih lagi you have. You still have your liver, you still have your heart, your lung, all in a perfect order. Bila you fikir macam tu, berarti you are one of the best untuk menyelesaikan masalah penyakit kronik, walaupun dalam keadaan kesakit, tetapi you terlalu positif sehingga kan tak ada gallbladder pun you buat aja. Sebab you dah belajar, you tahu apa nak buat. Ambil apple cider vinegar sebelum makan, semua tu saya dah ajar semua. Okey, ada seorang nama you ambil ni, namanya Chad Hymas, CHADHYMAS. You tengok nak beri semangat pada diri you supaya you faham maksud
fokus kepada apa yang you ada. Ni Chad Hymas ni dia accident, dia patah ataupun terputus dia punya urat C4 C5 ni kat bahagian leher ni, tulang dia patah dalam accident tu dan dia jadi quadriplegic. Quadriplegic ni maksudnya empat-empat, tangan, dua tangan dan dua kaki tak boleh pakai. You bayangkan berapa bulan dia kena rehab dan sebagainya, dan atas kesan negatifnya tu you bayangkan. Kalau dia nak fokus, dia punya contoh tu saya tak boleh ceritalah. Kalau anda tak boleh faham, susahlah. Dia, kalau you tengok cara dia pakai seluar dia sekarang, cara dia buka baju dia, you tak boleh kata you yang lebih teruk pada dia. Dia punya dahsyat. Nak buka tali pinggang aja saya tengok lebih daripada 2 minit ke macam mana dia buat tu. Nak kena pusing sana, maklumlah tangan kaki semua, dan dia dah berdikari. Gambar foto dia orang buat tu dalam hotel room. Dia dah jadi pakar motivasi lah sekarang, of course, sebab dia dah keluar daripada kepompong kesakitan dia, ketidakmampuannya. Masih lagi sekarang kalau dia gerak salah aja, kakinya jadi macam tu, jadi spasm, jadi macam cramp yang ketak-ketak, dan dia kata masa tu amat sakit. Saya nak tanya you, dalam dewan ni, dalam majlis ilmu kita belajar, ada sesiapa seteruk tu ke? Kalau ya, kita sokong. Yang you pun patut sedih. Tapi dia tak sedih pula. Dia jadi pakar motivasi, dia jadi penulis buku, dan dia dijemput satu dunia untuk menceritakan kepada manusia yang perfect. Sebab dia pun pernah perfect dulu sebelum aksiden. Dia tahu macam mana perasaan seorang tu bila beralih kepada penyakit kronik. Dia punya kronik lah, sampai bila-bila lah dia tak boleh pakai tangan dan kaki dia. Jadi dia tunjuk cara hidup macam mana tanpa tangan dan kaki. Yang dulu cantik boleh pakai, sekarang dah gerak pun tak boleh. Dah lama kelamaan dia fizio, dah boleh pergi berjalan dengan sendiri, pakai wheelchair dan sebagainya. Ya tuan-tuan sekalian, dia tidak fokus kepada empat anggota badan dia tu. Dia fokus kepada apa? Oh, by the way, perut dia pun tak boleh pakai. Maksudnya gerakan perut dia tu dia tak boleh nak kesot ke apa-apa semua. Jadi susah sangatlah bagi dia tu. Jadi dia kata, kalau saya fokus kepada yang ketidakbolehan sahaja, maka hidup saya akan menderita seterusnya. Dia tukar, dia kata, orang pergi gym 1 jam untuk menguatkan badan jadi sado. Dia kata, aku pergi gym untuk pakai baju dan buka baju sahaja. Dia ambil 1 jam nak pakai baju, 1 jam nak buka baju. Macam mana tu? Maksudnya baju seluar semualah. Jadi saya bila tengok macam tu, saya tak ada komplain. Saya punya gout tak sakit. Saya punya jari ni, yang 3 yang tak rasa apa, betul ni? Ni tak rasa apa ni? Bolehlah gerak, tapi tak rasa. Macam mana tu? Bila kita tengok macam tu, kita kena fokus kepada, oh aku masih ada lagi jari, walaupun tangan kiri tak boleh tulis, belajar tulis. Tak kisah. You tak akan dengar nak meraung-raung, nak cerita kat orang satu dunia yang aku tengah teruk semua. No. You just go on with your life because you masih ada. So what you have? Number 4 is what you can, not what you cannot. Saya ulang. Apa yang you boleh dan bukan apa yang you tak boleh. Jadi apa lagi yang you boleh sekarang? Siapa yang tengah sakit sekarang? Apa yang boleh? Cepat. Boleh makan lagi tak? Ataupun duk makan dengan tiup? Okey, saya hormat you. Saya faham. Tapi makan dengan tiup pun boleh makan juga lagi. Betul tak? So fokus kepada apa yang boleh. Tapi selalunya ramai yang sakit dalam kita punya ilmu ni, majlis ilmu ni, masih lagi boleh berjalan, boleh bergerak, boleh menjerit kat orang pun. Boleh maki-maki amun lagi. Tak ke? Kalau dipikir-pikirkan banyak benda sangat you boleh, tapi apa yang boleh tu ambil yang positif saja. Okay? So yang tak boleh you lawan, yang dah Tuhan bagi katakan kena buang. Tadi saya contohkan, katakan sekarang pula cerita breast. You dah ada stage 1, stage 2, doktor dah kena buang supaya selamatkan, you dah selamat, buang. Okey, buang, tak apa, jangan menangis lagi dah. Fokus kepada yang ada sekarang, fokus kepada apa yang anak pinak masih lagi membesar semua tu, fokus kepada apa yang you boleh buat. Yang sekarang you boleh buat apa dia? Macam life back to normal lah kalau nak ikut hati kan. Jadi itu yang saya maksudkan what you can do. So macam saya, memang saya tak boleh lagi dah main golf katakan secara macam dulu. Memang saya gila golf lah dulu. Pada muka sekarang Tuhan tu sayang kat saya kot, dia suruh duduk. Kalau main golf tu kan 2-3 hari tak balik kadang-kadang, betul tak? Sekarang kau duduk kat rumah, kau baca buku elok, kau cerita kepada masyarakat, kau bagi manfaat sikit lagi, engkau sendiri betulkan tangan tu secara
apa yang you boleh buat. So you boleh pergi small gym sendiri, angkat sedikit dumbbell ke apa-apa. Okay? Kalau kita nak buat sauna ke apa-apa, kita masih boleh. Nak peluh-peluh badan buat cycling kat dalam rumah pun boleh. So banyak benda boleh buat kan. So jangan kita kata kita boleh buat. Okay. So apa yang you boleh buat? Banyak kan? Yang tak boleh tukar, apa yang nak kita katakan pada diri kita, reda. Itu sebenarnya perkataan reda. Katakan aku dah tak boleh jalan sebelah kaki. Contoh. So tak boleh jalan lah. What cannot be done, yang dah tak boleh buat apa. Katakan dah kena potong kaki sebab diabetes. Potong lah. Nak buat macam mana lagi? Kalau tak potong, dia merebak. So, jangan nak menangis lagi dah lepas pada tu. Faham tak? Kena pakai prostesis. Betul, tak perfect. Tetapi, you nak buat apa sekarang? You have ada kaki dan sebagainya. Okay? Ada badan dan sebagainya. Okay, dah. So, bila you kata you fokus kepada benda yang you dah ada, yang you boleh buat dan yang you suka, saya ulang, what you have, what you like and what you can do, you akan bertukar wajah hidup you. Sebab you fokus kepada benda yang tak fokus kepada benda yang berpenyakit tadi. Bukan kata kita lupakan, tak mungkin you lupa pun, betul tak? So, dengan cara ini, you akan fokus kepada benda yang banyak lagi you boleh buat, dan bila you lebih-lebih lagi, tambah pula you membantu orang lain pula. Sebab you dah lupa kepada penyakit you boleh bantu kepada orang lain yang sakit, you bagi semangat pada dia, maka kadang-kadang rezeki akan datang. Sebab tu, setengah orang lepas sakit, dia bertukar wajah hidup, turning point, dia dapat banyak rezeki. Dari segi finance pun, dari segi keuangan pun. Saya tak maulah cerita pasal diri saya, tapi kalau saya, Tuhan bila tunjuk balik saya punya perjalanan hidup tu, kalau tak kena kanser dulu, mungkin saya takkan belajar semua ni. Benda-benda yang natural therapy, nak kena alami dulu sebelum makan ubat sintetik. Jangan operate dulu, cuba dulu kecutkan kalau benda-benda seperti fibroid, cyst semua kan. Itulah. Okey. Sekarang kita nak habis nombor berapa dah? Nombor 5 kan? Nombor 6. Nombor 5 belum. Nombor 5 ialah jangan lupa perkataan, kena amalkan perkataan bersyukur. Ini benar-benar. Dan betul-betul you kena bersyukur. Sebab apa? Saya selalu kata, mungkin you dah lupa kot. Kalau pernafasan ni saja, kalau Tuhan nak pinjamkan oksigen kepada kita pakai tangki, you pernah tengok tak orang balik tangki dia pinjam kat private punya company? Beratus ringgit, betul tak? Ataupun beribu mungkin kalau you ambil tank yang besar dengan pump dia semua. Tu pula tak boleh berjalan secara you suka kat mana-mana kan, kena bawa mesin ni semua. Yang ni Tuhan bagi kat you dengan ais sekarang duduk macam mana pun bernafas masih lagi lega je, nampak sehat je kan. Jadi kenapa you lupa? Tapi kita cuba bandingkan dengan nak bersyukur ni, senang je. Kalau pernafasan saya ambil contoh, selalu orang lupa ni calculation ni. Katakan kalau 1 jam Tuhan pinjamkan tangki oksigen dia bagi kat kita. Okey, katakan dia buat invoice. Maksudnya dia nak bagi bil kat you nanti, harganya cuma 3 berapa 1 jam kalau kita pinjam oksigen pump tu, mungkin ada berpuluh atau beratus lah. Okeylah, kita ambil RM30 cukup 1 jam pinjaman. Kalau RM30 kali 24 jam berapa? Dah 720. Okey, kalau 720 kali dengan 1 tahun, 1 hari RM720 katakan. Jangan main. You pernah tengok kan orang pinjam kat atas katil kat rumah tu, jangan main. Katakanlah 1 tahun, saya hitung-hitung tadi 262,000 1 tahun. Katakan dah hidup 68 tahun. Saya hitung-hitung balik, saya dah hutang kalau Tuhan nak bagi bil tak termasuk dalam perut ibu, tu bonus, bagi free je. Okey. 17,870,000 ringgit. 17 juta lah average. Untuk orang yang berumur 68 tahun. Jadi bayangkan kalau kita hidup sampai 70 ke 80, saya ingat berjuta-juta. Itu baru nafas. Kalau degupan jantung, kalau setiap 1 jam Tuhan bagi pump dia, mesin dia yang bagi pump tanpa henti tu, automatic macam pacemaker yang kalau betul-betul kena sewa, saya tak tahu berapa ringgit pula kan. Cuba you bayangkan, katakan 5,000 lah untuk sekian-sekian bateri ke macam mana ke kan, betul tak? Lagi berapa ratus ribu ataupun berapa juta kalau degupan jantung tu, termasuk pendengaran you, mata you semua. Jadi kalau kita tak reti kat situ pun bersyukur, cuma nak tunggu dapat 1 million baru nak bersyukur,
tak payahlah. Memang penyakit tu takkan baik lah. Sebab apa? Penyakit ada kaitan dengan you punya dalaman sini. Kalau you tak tentram kat sini, susah penyakit you nak baik. Tetapi bila semua kat sini clear, semua rasa ringan, you tak percaya, cuba buat. Pastinya. Lepas tu jaga makanan pula, jaga you punya tidur pula, dan jaga exercise pula. Takkanlah Tuhan nak kejam macam tu tak? Nak bagi, kecuali kalau dah sampai waktu. Maka bersyukur adalah number 5. Yang ni orang Islam, saya rasa tak payah ajar lah kan. You lebih pandai kan? Bersyukur sentiasa. Takut lupa je kan? Jadi kalau balik pada penyakit tadi, sebab apa? Nafas, degupan jantung, pendengaran, mata semua orang ambil macam macam it's already there, macam kita lupa pun. Tapi naklah kita ingat memperingati yang selagi mana kita pagi-pagi bila tengok matahari tu, saya suka bila orang kata alhamdulillah masih lagi diberi nafas. Kan bagus tu bila dia cakap macam tu. Jadi nombor 6, ready? Ialah create intentional upgrade. Intentional upgrade ni maksudnya macam ni. Kita kena improve, kita kena naikkan darjat kita punya niat kita tu nak improve. Dari semua segi. Tapi kalau you berpenyakit, katakan penyakit diabetes lah yang ramai orang tengah kena sekarang, ataupun jantung tu, atau high blood. 3 ni penyakit yang very common. Katakan you nak improve, dan ubat dah makan, ataupun sekarang dah kurang ubat sebab you jaga diet, jaga semua yang saya cerita-cerita tu, termasuk dengan suplemen-suplemen semua dah cantik, cun, maka you dah improve, betul. Tetapi saya nak tanya you, macam mana keadaan you minggu depan? Saya nak tanya you dari segi kesihatan lah. Saya nak tanya, sihat walafiatnya kita ni, saya nak tanya you keadaan you minggu depan. Katakan hari ni hari Selasa, cerita kat saya, Selasa depan you kenal pasti macam mana keadaan you. Boleh garanti tak you akan sama sihat macam sekarang? You akan bahkan lebih sihat sebab you dari sehari ke sehari, sebab you dah sedar diri. Alhamdulillah. Boleh pasti tak? Tak boleh kan? Siapa yang boleh pasti? Nobody can. Kalau lusa pun tak boleh, besok pun belum tentu. Inilah dia. Saya nak bagi satu trik yang malam ni you belajar elok. Saya pun suka sangat trik ni. Bila saya buat pun dia berhasil, sebab susah saya kongsi dengan you. Iaitu, boleh tak kita secara sedar dan secara betul-betul nak buat, intentional, memang ada hajat nak, apa dia? Nak cuba improve next hour je. Jam yang ke depan 1 jam ni saja. Sekarang katakan kita habis 9.30. Daripada 9.30 sampai 10.30, kita nak betulkan 1-2 perkara yang mengimprovekan hidup kita. Cukup. Buat itu saja. Contoh, kalau saya tidur selalu pukul 11 ke atas, malam ni saya nak cuba lepas ni nak tenteramkan sikit, sebab dalam keadaan aktif macam ni kadang-kadang tak boleh tidur kan. So tak apa, lepas ni saya cuba Tok Sah tengok apa-apa lagi dah, Tok Sah buat contoh. So saya dah tahu masalah saya, kalau saya tak tidur pukul 10.30, 11, dia jadi pukul 12. Kan kita ada orang panggil timing tu. Kalau miss kereta api tu, dia mata cerah balik. Nak tunggu kereta api lagi satu, orang kata lebih kurang 1.5 jam. Kena tunggu dia punya turn dia. So saya nak tutup awal daripada pukul 11. Jadi kita sekurang-kurangnya, so contoh, untuk kesihatan saya nak improve sejam lepas pada ni, saya kena buat 1-2 benda je. Contoh, saya nak minum air panas, bubur daun salam. Dah siap pun. Kat depan tu dalam flask, saya dah ada. Yang tu amalan yang biasa saya buat. Last hour, saya cari daun salam. Bubur sikit halia, ataupun bubur sedikit turmeric, kunyit ke apa. Tapi yang penting, kayu manis dengan honey. Kalau tak bubur honey, saya bubur bee sweet. Yes. Buat betul. Yang tu dah amalan 1 hour last sebelum tidur. Tetapi, malam ni saya kata timing tu. So, kita kena buat keputusan nak buat apa sejam selepas bila you nak buat keputusan daripada sekarang ni. So 1 hour, every hour you fikirkan macam tu je. Tak usah fikir jauh-jauh sangat. Setelah you dah buat plan untuk 5 tahun, 10 tahun tu kat office. Tapi dalam rumah, jangan pening kepala. Supaya you jadi orang yang positif all the time. Sebab kita tak boleh garanti. Terlalu banyak sangat fikir sampai 20, 30, 20, 30, 25 punya tahun, semua tu betul. Buat dah. Tapi untuk sekarang,
Saya nak diri saya dan anda fikirkan sejam kemudian ni saja. Cukup. Cuba buat je dulu. Semua ni orang dah buat kajian. Anda dan saya cuma kena ikut je. Dah ada kebaikan, dah ada testimoni pun. Orang rasa senang je hati. Dia lupa je penyakit kronik dia tu. Dan penyakit kronik dia pun segan nak jadi menyala. Sebab apa? Dia punya tauqir dah, ada orang kata apa, positif 100%. Okeylah, kita habis cerita. Terlebih waktu pula malam ni. Sorry. Senang je. Yang last kali ialah tidak lain tidak bukan. Siapa tahu? Cepat. Kita orang Islam saja yang ada ni. Orang lain ada tu ada, tapi dia lebih menggunakan meditasi lah semua tu. Kita menggunakan apa? Dia panggil Allah terapi. Menggunakan terapi, menggunakan, kalau Allah terapi itu bersangkut paut dengan sembahyang kita tak tinggal, sembahyang sunat kita, doa kita, apa tu, baca Qurannya, zikir kita, betul, selawatnya, okey, ikut style masing-masing. Sebab Tuhan dah kata dengan mengingati aku sahajalah, bahawanya kamu tu boleh tenteram, boleh, orang kata apa, have a peace of mind. Betul lah. Jadi kalau dia dah janji macam tu, kalau kita buat 6 tadi pun memang ada improvement. Tapi bila you tambah dengan bertujuh, dia menyempurnakan topik kita pada malam ini, iaitulah 7 cara bagaimana untuk melawan penyakit kronik dalam keadaan 100% sikap kita tu. Sikap tu maksudnya cara you mengendalikan, cara you tengok benda dah bertukar daripada dulu-dulu asyik negatif je, asyik nak rasa macam nak mati je. Out. Okay, selagi hidup, selagi kita lawan. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian pada waktu dan topik-topik yang insya-Allah menarik. Saya akan cari terbaik untuk anda. Semoga hidup anda sentiasa bahagia dan akhirat syurga, sebab kita dah pandai let go and feel good. Okay, apapun, terima kasih banyak. Jangan lupa pada 7 cara untuk kita stay positive all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go, feel good. Alright, terima kasih. Jangan lupa senyum. Okay.